أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan subjek kefahaman Al-Quran bagi tahun 3 untuk silibus KAFA ni. Dan kita akan bincang berkenaan dengan surah Al-Fil. Okey, surah Al-Fil iaitu surah yang berkaitan dengan tentera bergajah. Al-Fil tu maksudnya gajah. Okey, dan tadi kita telah bacakan surah ini, maka kita lepas ni kita akan baca sekali lagi dan berserta dengan surah Al-Fil punya maksud, apa yang terkandung dalam surah Al-Fil. Dan kita juga akan tengok berkenaan dengan latar belakang surah, kemudian intipati surah dan pengajaran daripada surah Al-Fil ini. Okey. Okay, mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Okay, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama ni ada ulama tafsir yang kata, tidakkah engkau mengetahui itu merujuk kepada Allah tanya Nabi, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang membawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah. Allah tanya Nabi, tidakkah kau tahu tentang kejadian ini? Okey, secara logiknya memang Rasulullah tak tahulah keadaan bagaimana tentera Abrahah ini, tentera bergajah ini datang nak meruntuhkan Kaabah, kerana peristiwa ni berlaku sebelum Rasulullah dilahirkan. Okey. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Okey, tentera yang bergajah ini tadi dipimpin oleh Abrahah, seorang gubernur dekat Yaman. Okey, dan dia Abrahah ni dia nak nak jadikan Yaman ni sebagai tempat tumpuan, sebagai tempat tumpuan orang-orang di sekitar dia lah, yang sebelum ni dia orang hanya tertumpu dekat Mekah, kerana dekat Mekah tu adanya satu binaan yang hebat yang jadi tumpuan sejak daripada dulu lagi, bukan sekarang je. Sekarang memanglah Kaabah tu jadi tempat tumpuan, orang pergi buat haji, ada je orang umrah dan ziarah sepanjang tahun. Tapi
Kaabah ni jadi tumpuan orang sebelum tu lagi. Sebelum Rasulullah dilahirkan, diutuskan, sebelum tu lagi Kaabah ni dah jadi macam tempat tumpuan orang ramai. Dan tentera yang bergajah ni, ketua dia adalah, nama dia Abrahah, governor daripada Yaman. Dia nak bangunkan Yaman ni dengan dia bina satu bangunan yang dia rasa lagi hebat daripada Kaabah, supaya orang datang dekat Yaman pula, orang bertumpu dekat Yaman, bukan lagi dekat Mekah. Nama binaan yang dia buat tu dinamakan dengan Al-Qulaish. Al-Qulaish. So dia buat Al-Qulaish ni untuk macam nak jadi daya penarik lah untuk orang pergi singgah dekat Yaman, dekat tempat yang dia perintah tu. Okey, tapi bila siap benda tu, bila siap Al-Qulaish tu, orang tetap pergi ke Mekah juga. So dia rasa iri hati, dia rasa tak puas hati dengan keadaan tu. So dia pun buat rancangan untuk memusnahkan Kaabah. Okey, inilah yang terjadi dalam ayat 1 dan ayat 2 ni. Tapi dalam ayat 2 tu Allah kata Allah tukarkan rancangan jahat mereka menjadi sesuatu yang rugilah dan memusnahkan mereka, yang mana mereka ni tentera-tentera yang membawa gajah ni semuanya matilah disebabkan oleh tengok ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah telah menghantar kepada mereka rombongan burung yang berpasukan. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Okey, dalam ayat 4 dan 5 ni, 3, 4 dan 5, tengok kita tengok balik. Dan ia telah menghantar kepada mereka rombongan burung yang berpuak-puak. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Kaabah, rumah Allah yang sangat mulia, dengan apabila bila datangnya rombongan tentera bergajah tadi tu, gajah kan besar, tapi Allah counter balik, Allah hantar burung-burung yang kecil sahaja. Maksudnya burung tu kita tak tahulah besar mana, cuma kalau nak dibandingkan dengan gajah, mestilah burung lagi kecil daripada gajah. So Allah hantar rombongan burung yang berpuak-puak, yang berpasukan, dan dekat kaki burung tu dia bawa, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Okey, maksudnya dekat kaki burung tu ada batu yang dia bawa batu dan lontar kepada tentera-tentera bergajah tadi ni. So ada yang kata batu tu dibakar daripada batu daripada neraka. Tak tahulah, wallahu alam. So itulah ceritanya, burung tu datang dengan banyaknya bawa batu, dan ada riwayat yang cakap dia kata bila batu tu terkena kepada tentera Abrahah tadi, dia akan mencairkan badan puak-puak yang nak serang Kaabah tadi tu. Maksudnya kalau batu tu jatuh atas kepala, sembuh sampai ke kaki, macam itulah. Sebab tu dia kata faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Siapa yang kena batu tu memang 97 huruf. Okey, seterusnya kita akan tengok intipati surah, apa yang terdapat dalam surah ini. Okey, yang pertamanya, intipati surah ini, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan tiba seperti yang dijanjikan. Okey, yang kedua, janji Allah bahawa Islam akan tetap memperoleh kemenangan.
Okay, dalam surah ini Allah menerapkan ataupun pengajaran ataupun isi penting yang kita boleh ambil, dan kita kena percaya bahawasanya pertolongan Allah akan tiba seperti yang dijanjikan. Macam kes yang tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah tadi, dia nak datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah, dan kita tahu Kaabah adalah rumah Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Sudah pasti Allah akan melindungi rumah dia, dan pertolongan Allah itu akan tiba seperti yang Allah janjikan, dan janji Allah bahawa Islam akan tetap memperoleh kemenangan. So kita kena percaya yang macam-macam mana pun Islam, kalau kita tengok macam sekarang pun, macam orang Islam kena tindas, kena serang, kena tu, tapi Allah dah janji satu hari nanti Islam akan tetap ada kemenangan. Okay, kalau dari sudut pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pula, okay, satu cerita dalam Al-Quran inilah berkenaan dengan Allah tolong tentera Allah memberi bantuan supaya Kaabah tu tidak dimusnahkan, dengan Allah hantar burung-burung yang menghapuskan tentera bergajah tadi. Sama juga kalau kita tengok pertolongan Allah dalam perang Badar. Macam mana tentera Islam yang sikit tapi boleh menang dengan tentera kafir yang ramai. Okey. Seterusnya kita tengok kepada pengajaran surah. Okey, pengajaran daripada surah Al-Fil ini, apa pengajaran yang kita boleh ambil adalah yang pertama, Allah Ta'ala Maha berkuasa ke atas setiap yang berlaku. Okey, yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, hendaklah menurut perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu adalah pengajaran yang kita boleh ambil kalau kita mengkaji tentang, kita faham tentang surah Al-Fil ini. Okay, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan kefahaman Al-Quran surah Al-Fil. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan mudah difahami untuk mengulang kaji pelajaran bagi pelajar-pelajar tahun 3 ataupun pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPKK. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.